Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya ingin jelaskan bagaimana keadaan pengiputan daging, sama ada daging lembu ke, daging kambing ke, termasuk juga ayam. Dan juga adakah anda tahu kebenaran yang dibenarkan oleh pihak kerajaan nak import masuk ke Malaysia? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya, terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Isu yang dibicarakan sekarang berkenaan dengan isu daging import, kartel dan juga sebagainya, satu aspek lain yang seharusnya kita kena tahu bahawa bagaimana kaedah keratan haiwan yang dibenarkan. Contohnya adalah ayam. Ayam kita benarkan, kerajaan Malaysia membenarkan penginputan daging ayam ini melalui pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina. Tetapi tidak boleh diimport secara keseluruhan seekor ayam ini. Dia kena import disebut sebagai bahagian-bahagian, bahagian peha ke, kepak ke, dada ke, dan juga digunakan untuk produk hiliran. Digunakan untuk produk hiliran, tak boleh digunakan untuk nak dijual di pasaran yang ada. Bermakna kalau anda beli ayam yang di pasaran yang terbuka, yang part-part itu adalah ayam tempatan, bukan ayam import. Ayam import digunakan untuk nak buat naga ayam, burger ayam, sebagainya. Baik. Kalau untuk daging, memang dibenarkan juga keratan saja. Tidak boleh seekor lembu, karkas ni adalah kerangka-kerangka daging itu yang dibenarkan masuk. Dia hendak dipotong-potong. Dan juga dia banyak digunakan untuk nak dia buat proses-proses hiliran juga yang lain. Di samping kalau kata daging lembu, daging kerbau, daripada India memang diimport daging kerbau, lembu biasanya daripada Australia, kambing biasanya daripada New Zealand. Yang tu dibenarkan masuk, termasuk juga offal, organ-organ dalaman. Ramai orang yang tak tahu bahawa kita juga banyak mengimport organ-organ dalaman. Hati, pedal contohnya kan. Termasuk juga lah perut yang diimport. Jadi perut yang diimport adalah di negara-negara yang dibenarkan, yang tidak ada disease, yang tidak ada penyakit. Kalau diimport daripada negara yang ada disease, yang adanya penyakit, itu tidak dibenarkan. Oleh kerana itu, kita hendaklah mengetahuinya dengan cara apa? Dengan cara melihat kepada senarai badan halal, termasuk juga senarai loji pemprosesan rumah sembelih yang disenaraikan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina. Boleh lihat di www.jpv.gov.my, senarai badan ada dan juga senarai rumah sembelih loji pemprosesan yang dibenarkan oleh pihak JPV. Di sana kita akan lihat senarai ini, dia hanya sebutkan apa? Dia hanya sebutkan keratan-keratannya, dan juga termasuk juga apa yang dibenarkan import. Termasuklah juga katakan nak import ekor, nak import perut, nak import paru. Jadi semuanya disenaraikan dalam kelulusan yang dibenarkan oleh pihak JPV ini. Oleh kerana itu, kita harus juga faham dua. Satu, tentang potri. Potri ini adalah haiwan yang macam ayam, burung. Itu disebut sebagai potri. Kalau potri ini ayam, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia hanya dibenarkan import untuk kegunaan proses hiliran, seperti naga ayam kan, seperti nak buat sos ayam, tidak dibenarkan untuk dijual di pasaran yang terbuka. Yang kedua adalah ruminan. Ruminan ini dibenarkan, ruminan dibenarkan, termasuk jugalah offal tadi, organ-organ dalaman. Jadi kalau kita nak tahu ekor yang dibenarkan yang diimport masuk daripada negara mana, lihat dalam laman web yang disediakan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina, termasuk jugalah organ-organ ini. Oleh kerana itu, kita kena faham juga konsep kebenaran yang diberikan oleh pihak yang berautoriti ini. Bukan hanya kita duk katakan bahawa haram, dan juga yang kata bahawa ini tak betul, kita tak mau nak salahkan siapa. Yang seharusnya kita kena cari ilmu bagaimana kebenaran yang dibenarkan import masuk itu, termasuk juga organ-organ dalaman, juga digunakan untuk apa. Ini proses yang kebenaran untuk pengimportan daging
yang seharusnya kita kena faham. Oleh kerana itu, rujuklah kepada pihak yang berautoriti. Bab yang membincangkan tentang pengauditan halal untuk pengesahan halal, yang membantu pihak JPV benarkan masuklah pihak JAKIM. Yang membenarkan berkaitan dengan kebenaran peraturan rumah sembelih, logi proposal yang dibenarkan masuk oleh pihak JPV itu sendiri, dan juga penguasaan ke atas peraturan yang dibenarkan yang dibuat oleh pihak JPV ini adalah pihak MAKIS. So, satu perkara lagi adalah kena tahu juga kegunaannya untuk apa, mudahan ianya dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.